Mulakan untuk bacaan tahsin kita start daripada ayat 20 lah, ayat 19 hari tu, ayat 20 ya. Ayat 20 sehingga ayat 46. 46 tolak 20, so 26. Betul tak? Jadi Saya 26 cuti. ayat, 26 ayat kita bagi tiga lah. Kita Saya bagi cuti, saya tiga. cuti. Saya cuti. Cuti, okey okey. Ha. Program cuti, so saya dengan Puteri. Puteri baca 13 ayat, saya baca 13 ayat lah. So, 20 tambah dengan 13, jadi 33. Puteri, saya baca dulu lah. Saya baca dulu 20 sampai 33. Kemudian Puteri 34 sampai 46. Boleh ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Sila Putri, tiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membaca tilawah bersempena dengan hari Jumaat yang berkat ya dalam bulan Rajab, berdekatan kita dengan bulan ataupun kita kata tarikh um, Isra dan Mi'raj. InsyaAllah sekali kebaikan Al-Quran, kebaikan dalam bulan haram ini, insyaAllah boleh kita dapat. Kita akan meneruskan pada ayat 20. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى.
Lalu Nabi Musa pun memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Al-ayah. Bila kita sebut tentang ayah, ialah tanda. Sama ada ayat Al-Quran yang kita baca pun maksudnya tanda juga. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ayah. Iaitu di sini maksud ayah tadi selain daripada ayah yang kita baca. Ayatul Maqru' iaitu ayat Quran lah. Sebab tu nama dia Al-Quran. Iaitu sesuatu yang dibaca. Ya? Sentiasa dibaca. Sentiasa menjadi ingatan. Ya? Salah ataupun kita panggil tilawatan yang dibaca oleh umat. Dibaca oleh hambanya. Dan juga ada ayah yang lain juga selain daripada ayatul maqru, iaitu ayat yang dibaca, iaitu ayah yang boleh dilihat, al-ayatul manzur. Ayat al-manzur, ayat yang boleh dilihat, iaitu dengan dua mata kepala kita. Kalau yang dibawa oleh Nabi, maka dia lebih tinggi lagi. Apa dia nama dia? Nama dia mu'jizat. So bila sebut dekat sini ayatul kubra, iaitu mukjizat yang diberikan kepada Rasul, kepada para utusan Allah. Kalau kita tengok ada juga benda-benda yang kharikul adah ataupun benda-benda yang luar daripada adat. Ni ada juga orang buat magic, luar daripada adat juga. Sihir, luar daripada adat juga. Orang dapat karamah, dia luar daripada adat. Orang kalau kena tusuk dengan pisau mestilah tertembus, tapi tak tertembus, tak mati. Jadi itu pun dikira sebagai benda yang lawan daripada adat. Tapi tengoklah kepada sandarannya kepada siapa. Kalau kepada orang yang kafir mungkin itu adalah sihir, sebab orang kafir dia yang amal dengan sihir ni. Ataupun dia Islam tapi dia syirik. Dia amal dengan sihir, minta tolong. Masya Allah. Terkeluar pula saya punya ni. Dia jadikan Puteri sebagai host. Saya baik tak hilang kan? Okey. Jom kita sambung. Ayat al-kubra maksudnya adalah mukjizat yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Itulah menandakan dia punya besar dia itu bukan sekadar besar pada ukuran tapi besar kepada penghayatannya kalau dilihat kesan daripada mukjizat. Contoh kalau kita tengok mukjizat ini dia datang dalam satu bentuk yang betul-betul mencabar. Ya, namanya pun ajaza. Mukjizat asal daripada perkataan ajaz. Ajaz ni maksudnya melemahkan. Mukjizat itu datang untuk melemahkan orang-orang yang melihat. Orang-orang yang memperhatikan tanda luar biasa keagungan Allah tadi itu, sampaikan mereka taslim. Akhirnya mereka menyerah diri. Memang tak ada ni. Kalau makhluk lah tak jadi macam tu. Contohlah. Ya, contoh tangan Nabi keluar air. Mukjizat daripada Rasulullah SAW, jari jemari yang mengeluarkan air. Dan ini dikira sebagai air pertama yang paling mulia di dalam dunia. Air Zam-Zam pun jatuh nombor 2. Air Zam-Zam jatuh nombor 2. Sebab apa? Air Zam-Zam tu keluar daripada hentakan kaki Nabi Ismail. Tapi yang air tadi keluar tadi, directly keluar. Daripada siapa? Daripada penghulu Nabi dan Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dia jadi apa? Dia jadi nombor 1 air yang keluar daripada jari Nabi, nombor 2 air Zam-Zam. Ini mukjizat. Siapa yang boleh buat macam tu? Tak ada orang boleh buat. Maka dia jadi lemah melihat kepada tanda tadi. Alamat tadi tu jadi lemah. Akhirnya mereka pun menyerahkan diri. Iaitu apa? Masuk Islam. Amantu bi Rabbi Musa. Dalam cerita ini, bila mereka sahaja melihat tanda kebesaran Allah,
yang mana ular ataupun tongkat Nabi Musa tukar menjadi transform menjadi ular yang sangat besar. Bukan itu sahaja, dia punya uh, apa kita kata itu pun dah sudah wow dah. Dia dah ada wow factor. Sebab besar dia tadi, sahabat-sahabat bukannya besar itu besar yang biasa-biasa. Kita pernah tengok mungkin cerita kan, ular apa? Ular anaconda. Kan besar tu penuhlah laut tu penuh sungai itu dengan anaconda tu punya besar. Tapi ini lagi besar. Maksudnya ular Nabi Musa itu yang dikatakan kalau dibuka sahaja mulutnya, belah atas ni adalah setinggi bangunan yang paling tinggi. Contoh kalau dekat Malaysia ni setinggi KLCC lah mulut dia dibuka sebelah atas. Dan apabila belah bawah tadi tu berada di mana? Berada di bawah bumi. Maksudnya berada di atas bumi ni. Maka dia punya besar dia tu memang luar biasa. Memang kalau orang tengok memang orang jadi gerun, orang jadi takut dan akhirnya ini bukannya biasa-biasa ni. Ini kalau bukan daripada suatu kuasa yang luar biasa, tak mungkin akan jadi sebesar ini. Maka mereka pun rasa apa? Rasa taslim. Tapi sahabat-sahabat, dalam mukjizat yang besar itu pun, yang sangat-sangat luar biasa itu pun, yang sangat dahsyat itu pun, bagaimana kita melihat kedudukan keyakinan Firaun. Firaun apa? Fakadzdzaba wa 'asa, iaitu maksudnya tetapi dia yang ini Firaun mendustakan dan menderhaka. Walaupun dah memang dahsyat sangat dah tanda tu. Kita dah tak boleh nak lawan dah. Tapi masih lagi Fir'aun berdegil. Masih lagi Fir'aun tak nak tunduk kepada Nabi Musa. Dia kadzaba. Dia menafikan. Dia mendustakan. Dan akhirnya bila orang ni mendustakan ayat Allah. Tak kira lah ya, ayat Allah itu adalah ayat Quran. Ataupun ayat Allah itu adalah tanda yang dia boleh lihat. Contoh hari ini kita dah tak ada Nabi. Tetapi kita ada tanda kebesaran Allah. Apa ada tanda kebesaran Allah? Kejap lagi kita akan tengok pada ayat 25, ya, ayat 26. Yang itu semua tanda kebesaran Allah. Yang mana walaupun orang tu duduk akhir zaman, tak ada Nabi. Ya, Nabi dah wafat, dah tinggalkan kita. Tapi dia masih lagi ada tanda ayatul kubra, iaitu ayat yang sangat besar depan mata yang dia boleh lihat. Kejap lagi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita perhatikan di sekeliling kita untuk kita melihat kepada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Summa adbara yas'a, yang bermaksud ayat 23, kemudian dia mengumpulkan pembesar lalu berseru memanggil kaumnya. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita tengok tadi pada ayat uh, ayat 17, sorry, ayat 17. Ayat 17, Nabi Musa Allah suruh pergi jumpa dengan Firaun. Baik. Dia pun dah jumpa dengan Firaun. Contoh lain, Nabi Musa dengan Firaun dah menghadap begini. Dia pun cakaplah pada Firaun, wahai Firaun, kau ni nak bersihkan diri ataupun tidak? Ayat 18. Halaka ila an tazakka. Kau nak bertaubat tak? Kau nak tak? Kalau ayat 19, aku pimpin kau ke jalan yang benar. Aku pimpin kau ke jalan yang lurus. Sebenarnya selepas pada yang berlaku itu, ya, kalau ikutkan apa yang berlaku, summa adbara yas'a, iaitu Fir'aun berpaling dan dia cuba untuk menafikan. Ni ayat 19 dan dia ayat 20, sorry. Uh, ayat 22. Ayat 22. Kemudian dia berpaling serta seraya berusaha menentang Nabi Musa. Dia tak nak terima apa yang Nabi Musa nak sampaikan. Berpaling begitu. Ini menunjukkan apa dia punya tidak setujulah. Dia tidak setuju untuk Nabi Musa membersihkan ataupun memimpin, ya, Fir'aun untuk kembali ke jalan yang betul. Kemudian dia pun berkata, Fir'aun fahasyara fanada. Fahasyara, dia pun kumpulkan. Hasyara. Hasyara ni maksudnya macam mahsyar, iaitu kumpul. Hasyara adalah mengumpulkan. Dikumpulkan siapa? Dikumpulkan pembesar-pembesar dia
Sebab ini adalah tanda dia apa kita kata, dia nak tak terima, dia tak bersama dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Musa. So dia nak bertanding pula dengan Nabi Musa. Maka dia mengumpulkan kekuatan-kekuatan dia, iaitu daripada pembesar-pembesar, daripada rakyat jelata, daripada tukang sihir negara, semua ini dikumpulkan, fanada, dan mereka memanggil semuanya ini. Kemudian Firaun pun berkata, ya, dengan bangganya bila dah ramai berkumpul depan dia, semua ni tunduk kepada Firaun sebelum ini. Semuanya tadi ni yang memang tidak ada, kita kata kata dua ataupun kata tiga. Firaun lah, dia akan dengar apa Firaun kata, akan patuh apa kata Firaun. Dan Firaun dengan begitu sombong sekali, faqala ana rabbukumul a'la. Sahabat-sahabat, ada tadabbur yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Kita ni manusia. Kadang-kadang pengikut ini dia boleh memberikan contoh, ya, kita panggil pengikut dari sudut mazhab dalam dalam perkara yang hak. Pengikut dalam mazhab dia boleh menguatkan mazhab tersebut. Ya, contoh dua ataupun kita kata 1/4 lah, ya, daripada dunia ini kebanyakannya menganuti mazhab Syafi'i. Subhanallah, ramai. Jadi itu kadang-kadang menguatkan mazhab itu sendiri. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, dia termasuk daripada mazhab Hanabilah yang memang diterima. Maksudnya empat mazhab yang kita kata mu'tabar ataupun kita kata yang apa kita kata sahlah di dalam dunia kita, dunia fiqh lah. Dan paling ramai mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dua ni paling ramai lah. Maliki dengan Hambali tu sikit lah dari sudut bilangan dia, kuantiti dia. Tapi boleh. Maksudnya mereka pun tak ada masalah untuk beramal dengan apa pandangan mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Ada lagi satu mazhab yang nama imam dia, selain daripada Imam Syafi'i, Imam Malik tadi, nama dia adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, dia punya martabat level dia dah macam mujtahid mutlak. Maksudnya dia punya level sama macam Imam Syafi'i, Imam Hanafi, sama. Tapi sebab apa sahabat-sahabat, dia tak ada pengikut. Hari ni kita tak dengar. Ya, mazhab apa? Mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Kita tak dengar kan? Jadi dia tak termasuk di dalam mazhab yang muktabar walaupun level pembawa dia tadi tu dah sampai mujtahid mutlak. Kenapa dia tak ada dia punya pengikut? Nampak tak? Maksudnya orang tu kalau dia betul, tapi dia tak ada pengikut pun kadang-kadang dia hilang. Maksudnya apa yang dia bawa tu akan hilang. So, ini adalah kita kata kekuatan follower. Oh, hari ni kan kita kan semua sibuk tengok kan berapa follower kan dekat Instagram, berapa follower dekat TikTok. Jadi orang contoh kalau dalam dunia hiburan, dia orang nak pergi ambil seseorang itu sebagai pelakon ataupun sebagai penyanyi, apa yang media buat, kekuatan media hari ini dia bukan sahaja pada media mainstream, maksudnya pada TV ataupun radio semata-mata. Kekuatannya tu follower dia. Maksudnya pengarah ataupun kita sebut sebagai director, mereka juga melihat kepada number yang ada pada follower tu. Kalau orang tu, artis yang kita panggil influencer tu, tak ada follower, jadi itu menunjukkan bahawa dia tak kuat, nama dia tak kuat. Tapi kalau dia ada follower, itu dia kuat. Baik, sahabat-sahabat, ini follower yang membantu dalam perkara yang baik. Begitu juga dalam perkara yang jahat. Dalam perkara yang buruk, dalam perkara yang salah. Dalam perkara yang salah sekalipun, walaupun dia orang yang jahat, walaupun dia orang yang tak betul, walaupun dia orang yang kita tahu dah dia ni, alah, apa benda dia nak cerita ni, memang dah nyata-nyata dia salah. Tapi kalau dia ada follower yang ramai, akhirnya dia pun akan jadi apa? Dia rasa dia betul. Si orang tu sendiri, influencer tu, bila dia ada follower yang ramai, walaupun dia bercakap tu tak betul, tapi dia ada follower yang ramai, seolah-olah yang dia cakap tu bertukar jadi betul. Betul tak? Kan ada influencer kita yang baru-baru ni cakap, sebenarnya sekolah ni tak membantu pun. Baik tak payah sekolah terus dia.
yang jadi artis media sosial. Kan senang terus buat duit kan. Sekolah ni membazir dia. Ceritalah dia kata kan. Benda yang dia cakap tu tak betul pun. Betul tak? Ada pula ilmu itu. Ilmu bukan untuk bekerja, betul tak? Ilmu tu ilmu. Kau kerja ke tak kerja, apply ke tak apply, ilmu mesti kena ada. Ilmu menulis, ilmu membaca. Walaupun kau sekolah, apa kita kata, ada orang yang tak sekolah secara formal tapi dia buat home apa nama education kan. So dia still juga adalah pembelajaran. Belajar ini adalah perkara yang tak boleh kita pisah daripada kehidupan kita sama ada formal ataupun tak formal. Benda yang dia cakap tu rapuh. Tapi sebab dia ada follower. Ha. Dia ada follower, jadi seolah-olah apa yang dicakap tu adalah betul. Macam Fir'aun. Fir'aun ni dah confirm dah. Kan? Dia pula dia kata dia Tuhan. Cuba dia kontrol apa pada badan dia. Dia tak boleh kontrol apa pada badan dia kan. Allah yang jadikan dia. Tapi itu pun perasaan. Orang kata overconfident pula dia rasa dia Tuhan. Sebab apa? Dia tertipu dengan follower yang ramai duk ikut dia. Dia tertipu dengan number of following ataupun follower dia yang mana apa dia cakap semua betul belaka. Ha. Maka dia akan datang apa? Datang penipuan pada diri dia. Dia tertipu ataupun istilahnya adalah al-ghurur. Dia tertipu dengan follower dia sendiri. Maka dia nampak tadi ramai. Maka dia pun kata, Ana rabbukumul a'la. Wahai sekalian manusia, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Allahu Akbar. Tak ada malaikat, apa malaikat pula. Iblis, sejahat-jahat iblis pun dia tak mengaku dia Tuhan. Ha, iblis yang confirm duduk dekat dalam neraka jahanam tu, dia tak mengaku, dia pasti mengaku Allah tu Allah. Cuma dia sombong je lah. Dia sombong, dia rasa dia lebih baik daripada manusia tu je. Itu sahaja. Tapi itu pun dah Allah Subhanahu Wa Taala golongkan dia, letakkan dia di dalam yang ahli neraka. Bagaimana dengan manusia yang dia mengaku dia Tuhan? Ini memang kita kata manusia ni memang makhluk paling pelupa. Makhluk paling tak sedar diri. Macam tu lah sebut. Makhluk paling tak sedar diri. Syaitan kita tahu tu pun tak pernah mengaku dia Tuhan. Baik, ini manusia yang namanya Fir'aun. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Ayat 25, maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Ya, siapa yang ingkar pada Allah, siapa yang mendustakan Allah, fakadzdzaba wa asa, bila dia dustakan Allah, dustakan Rasul yang diutus oleh Allah, mendustakan kitab Allah, maka dia sudah dikira sebagai bermaksiat. Asa, iaitu pemaksiat. Yang lawannya, yang taat kepada Allah. Fakadzdzaba wa asa, dia telah bermaksiat kepada Allah. Apa akibat orang maksiat pada Allah? Dia kita kata, ke azab itu bukan sahaja di akhirat. Ramai orang rasa macam orang kafir ni untung lah ya kat dunia ni. Tak payah solat. Kemudian dapat harta banyak pula. Kan? Dia bebas, boleh buat minum apa yang dia nak. Nak minum arak ke, nak makan babi ke, semua boleh. Ada orang yang memikirkan tentang untunglah jadi orang kafir. Nanti akhirat dia lah kena seksa. Dia tersalah. Sebenarnya, orang yang bermaksiat kepada Allah, dia mendapat siksaan dunia dan akhirat. Macam mana Ustazah siksaan dunia? Kita tengok dia orang okey je. Ya, itu adalah luarannya. Tapi bagaimana dalamannya sewaktu hidup di dunia? Dia tak mendapat sedikit pun rasa ketenangan. Sebagaimana umat Islam dapat. Subhanallah. Mahal ya. Rasa tenang ni mahal. Rasa kita panggil redha. Apa saja Allah suruh kita buat. Allah suruh salat, kita salat. Allah suruh kita tutup aurat, kita tutup aurat. Sebab apa? Kita tak bergaduh dengan Allah. Kita tak nak lawan Allah. Dia akan datang apa? Rasa apa? Rasa tenang, ni, rasa damai. Dan rasa ni sangat-sangat mahal. Orang yang kafir, di dunia lagi mereka nak lawan Tuhan.
Dia nak lawan Tuhan macam mana? Nyawa itu pun Allah yang bagi. Betul tak? Ketentuan daripada apa yang dia berlaku pada diri dia, semua tu Allah yang bagi. So bagaimana dia nak lawan? Akhirnya dia akan ada apa dekat dalam ni? Rasa lawan dengan fitrah diri sendiri. Dia macam pertembungan dengan fitrah diri sendiri. Kasihan ni. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi sangat-sangat, kita kata, kelang kabut. Dia rasa tidak tenang, dia rasa tidak damai. Ini ada di dalam hati orang yang bukan Islam. Sebab tu kalau kita tengok orang bukan Islam kadang-kadang bawa kereta, Allahu Akbar kan. Apalah yang kelang kabut sangat bawa kan. Nak potong, nak cepat semua. Kenapa ya? Kerana itu lambang hati mereka. Itu lambang hati mereka. Saya duduk di kawasan yang bukan Islam lah. Saya di kawasan bukan Islam. Dan saya boleh boleh merasai bagaimana mereka punya perasaan tu. Kenapa sahabat-sahabat? Masa kami start pindah sana, pindah rumah tu, dan saya duduk rumah tingkat 3 lah. Dia ada tingkat 1 dan tingkat 2. Ni duduk orang Cina. Mereka macam seolah-olah macam apa kita kata apa? Macam tak rasa selamat. Tak rasa selamat. Sebab mungkin tak tahulah dia tak biasa ke dengan orang Muslim yang duduk kat kawasan dia, ataupun saya tak tahu. Tapi saya rasa itulah apa yang ada dalam hati mereka. Dia ada apa barang-barang yang dekat rumah kami tu semua dia rasa macam benda tu akan jatuh tau. Dia kata, "You jangan letak situ lah, bahaya. You jangan letak sini, bahaya." Dia kata, dengan apa kita kata, benda yang macam penyapu je kat rumah saya. Saya bukan letak luar pun, saya letak kat dalam penyapu tu. Dia kata bahaya nanti kalau jatuh kena dekat saya. Saya rasa macam jauh kot benda tu kat dalam balcony kan. Jadi dia takut. Dia takut dan kemudian Aning tolong buka kan ni. Ustaz uh, kemudian beberapa ketika tu dia pasang kamera tau. Dia pasang kamera CCTV tu betul-betul di depan kereta-kereta kita orang. Dan dekat tangga lah. Sebab sebelum tu dia tak pasang kan. Jadi kita rasa macam itulah sebenarnya jiwa mereka. Jiwa mereka sentiasa berasa dalam ketakutan, takut mati, kita kata takut kecelakaan. Mungkin dia fikir kami ni teroris ke apa kan, macam tu saya tak tahulah. Uh, Mungkin bukan itu apa yang kita kata apa benda yang dah masuk dekat dalam minda mereka, dan hakikatnya mereka takut pada bayang-bayang mereka sendiri. Kan? Mereka takut pada bayang-bayang mereka sendiri. Rasa tak tenang, takut sana, takut sini. Dan itulah neraka dunia bagi orang kafir. Walaupun kadang-kadang Allah bagi mereka harta yang banyak, Allah bagi kepada mereka mungkin pangkat yang lebih tinggi, tapi mereka tidak dapat dikurniakan ketenangan hidup di dunia. Dan itu sudah cukup dah menjadikan mereka buat apa semua tak kena. Buat apa semua tak betul. Buat apa semua tak datangkan ketenangan dalam hati mereka. Ini dunia. Akhirat nanti bagaimana? Akhirat nanti begitu juga sama. Kalau kita rujuk kepada ayat ini, iaitu Fir'aun. Fir'aun bagaimana keadaannya di dunia? Tengok dan lihat, jasadnya tidak diterima tanah sehingga hari ni kita boleh nampak dia punya mumia dia. Diawet, diperhatikan. Kita kata suatu perkara yang Allah Subhanahu Wa tunjuk daripada dunia lagi, iaitu dia mendapat kesengsaraan. Iaitu kalau kita boleh tengok bagaimana dikekalkan jasad dia, mungkin diawet tadi tu. Sesungguhnya manusia ini walaupun jasad manusia itu dia boleh merasai walaupun dah keluar nyawa itu, dia boleh merasai sakit ataupun tidak sakit satu perkara itu. Contoh kita tengok dalam ajaran Islam, bila orang memandikan mayat dan memandikan jenazah, dah keluar dah dia punya jasad dia punya roh dia, tapi kita still lagi kena basuh, kena mandikan dengan perlahan. Kena gosok dengan begitu, kita macam kasih sayang. Kenapa? Mayat tadi boleh merasai sakitnya. Boleh kita bayangkan tak bagaimana sakitnya, bagaimana azabnya ni Fir'aun tadi. Kerana apa? Dah lah tak boleh hancur, dan keadaan tidak hancur tadi tu diawet. Kita tak tahulah diawet dengan kimia yang bagaimana sehingga pada hari ini sudah beribu tahun dah tapi masih lagi berada di atas muka bumi ini. Itu adalah azab yang mungkin
Kita kata di alam barzah lagi pun dah sangat-sangat seksa dah. Bagaimana nanti di akhirat kelak. Sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan kepada kita apa tujuan kepada cerita ini. Tujuan daripada kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ini diangkat di pertengahan surah An-Nazi'at. Rupanya Allah kata apa? Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ayat 26, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Allah. Kalau kita tengok cerita pasal Fir'aun sahaja, kalau kita tengok dengan hati yang ada sedikit rasa takut kepada Allah, iaitu apa? Yang sedikit rasa takwa tadi, pasti kita akan mengambil pengajaran. Kita tak nak buat benda yang sama. Apa yang benda sama yang mungkin Fir'aun buat dan kita buat? Iaitu mendustakan ayat Allah. Mendustakan mukjizat Allah. Ni Quran ni mukjizat. Ha. So Quran ni mukjizat. Siapa yang berani, buatlah sila. Mendustakan ayat Allah. Tapi apa keadaannya? Bagaimana kau tengok tadi, Fir'aun dan kuncu-kuncunya yang ditenggelamkan Allah di dalam Laut Merah. Tatkala mereka nak mengejar Nabi Musa beserta dengan Bani Israel. Ya, dia orang lepas. Tapi yang ini ya, tenggelam. Kita kata lautan tadi yang terbelah bercantum semula dan mereka semua habis di dunia lagi. Dan itulah keadaannya kalau kalian nak bersama dengan golongan Fir'aun ini yang mana nak dosa ataupun melakukan dosa bermaksiat kepada Allah, itulah dia punya akibat dia. So orang yang ada iman, orang yang ada takwa, orang yang ada khusyuk dalam hatinya, dia akan cari apa? Ibrah. La ibratan. Mencari pengajaran. Okay, so daripada cerita-cerita, bukan sahaja dia sebut begini. Dia kata, oh tu Fir'aun. Fir'aun memanglah, Fir'aun memang dapat yang tu. Tapi macam seolah-olah dia tak ambil ibrah. Ibrah dia bukan nak cerita pasal Nabi Musa dengan Fir'aun saja. Tapi maksudnya apa hari ini Al-Quran itu adalah mukjizat yang kita nak ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Fir'aun itu ialah mendustakan mukjizat Nabi Musa. So kita tidak ingin mendustakan mukjizat Allah iaitu Al-Quranul Karim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Mula dah sahabat-sahabat, Allah suruh kita melihat kepada apa yang kita boleh nampak pada hari ini. Pada diri kita satu, dan lagi satu kepada kita kata as-sama. Baina apa? Dekat sini dia ada dua perbandingan. Dua perbandingan. Adakah kalian? Adakah iaitu dengan perkataan a. A itu sama maksud dengan hal. Adakah? Antum, wahai kalian, kamu semua. Siapa dia kamu semua tu? Senang kata kita sebut manusia. Antum iaitu yang berakal. Ya, yang bernyawa iaitu manusia. Asyaddu khalqan. Asyaddu maksudnya ada di sana ismul tafdil. Ismu at-tafdil, iaitu perkataan a. Asyaddu, afdalu. Kita pun orang Melayu biasa dah. Ini afdal, ini tak afdal. Itulah tu. Jadi afdal maksudnya yang lebih baik. So bila ada yang lebih baik, asyaddu, tapi ini bukan lebih baik dah. Siapa yang lebih dahsyat? Asyaddu maksud lebih dahsyat. Antara dua. Satu, either manusia, human, amis sama. Di antara manusia dan juga langit. Siapa di antara dua ini yang lebih besar ataupun yang lebih dahsyat? Jawapannya apa? Jawapannya Allah bagi pada ayat 28. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ayat 28. Dia telah meninggikan binaan langit itu lalu menyempurnakannya.
Ya, jawapannya pada ayat 29. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ayat 29, dan dia menjadikan malamnya gelap gelita dan menjadikan siangnya terang benderang. Jawapannya apa? Maksudnya, sahabat-sahabat, kita tengok pada diri kita. Diri manusia ni lah. Diri manusia ni hebat tak? Masya Allah, tanya doktor lah. Tanya orang bayar apa? Belajar biologi. Manusia punya punya part of body ni, Allahu Akbar. Ya. Dia sangat complicated. Sangat complicated. Maksudnya kita kata kalau kaki tu saja kita kata berapa banyak saraf di kaki. Yang saraf depannya nama lain, saraf belakang nama lain, tulang depan nama lain, tulang belakang nama lain. Kita baru sebut tentang kaki. Dekat tapak kaki, orang boleh belajar keluar satu cara kita kata berurut yang namanya reflex apa? Yang siologi tu. Apa benda tu, apa dia? Apa Putri? Nama dia? Refleksologi. Refleksiologi apa macam tu lah. Tu betul tu bunyi dia tu macam tu. Maksudnya nak kata subhanallah, dia tak urut tang lain. Dia urut tang kaki je. Ha. Sebab dia kata ni dekat kaki ni ada semua urat yang kontrol pada seluruh jasad. So dia akan betulkan pada urat kaki saja. Subhanallah. Pada kaki pun kita rasa dah pun kata, ih, hebatnya kan. Macam mana pula dengan sistem perkumuhan kita, ya, daripada sistem pencernaan kita, sistem kita makan, penghadaman kita, makan masuk kat mulut, lepas tu jalan dekat kita punya trakea ni, apa benda lah semua, esophagus, sorry, dalam esophagus tu kembang kuncuk makanan kita jalan. Dah makanan kita jalan tu diproses dah kat perut kita. Mana yang elok masuk ke dalam darah, yang tak elok masuk ke dalam usus besar, usus kecil dulu, lepas tu masuk usus besar. Subhanallah. Yang itu pun kita rasa dah, wow, Masya Allah. Cantiknya ciptaan Allah. Ini bukan orang lain, eh. Ini diri kita sendiri, manusia. Itu pun kita rasa dah besar. Baik. Kalau hampa rasa, hampa tu dah very complicated, ya, yang sekecil, kalau kita tengok berbanding dengan langit ni, macam habuk je lah. Orang kata macam debu je lah. Manusia ni kecil sangat. Kita kalau naik atas pun dah tak nampak dah kawan kita. Betul tak? Naik ikut kapal terbang. Kan? Rumah kita pun dah tinggal kecil je. Cenonik je. Macam mana orang yang duduk dalam rumah? Jadi manusia ni unit yang sangat kecil. Bila kita naik ke langit, kita nampak kekecilan, kekerdilan manusia. Subhanallah. Sahabat-sahabat, dan bagaimana Allah kata di antara manusia ini dengan langit, as-sama banaha. Yang mana Allah Subhanahu wa taala membina langit ini dengan begitu kukuh. Maksud perkataan apa tadi? Perkataan banaha, iaitu perkataan pembinaan. Yang biasa kita sebut perkataan bina ini adalah sesuatu yang kukuh, macam bangunan. Macam bumbung kita panggil. Kalau setakat kita buat apa nama, kita pun buat istana juga ustazah, tapi istana padang pasir, istana dekat tepi masa pergi pantai tu, kita pun buat istana. Kita tak panggil binaan lah kan, sebab apa, kejap lagi dah ombak datang terus hancur dah istana kita. Tapi yang kalau binaan ni maksudnya melambangkan apa? Kukuh. Allah bina langit ini dengan begitu kukuh sekali. Kukuh dia bagaimana? Rafa samkaha fasawaha. Allah angkat langit ini, yang mana langit ini diangkat. Mana tadi? Langit ini diangkat lalu menyempurnakannya. Fasawaha. Bagaimana Allah sempurnakan langit ini? Maksudnya diangkat tanpa tiang. Tapi dia sempurna? Ya, dia sempurna. Tak pernah kita dengar langit mana, alamak langit tu runtuh lah. Sebab apa? Sebab tiangnya tak kukuh. Tiang pun tak ada. Tapi kalau bangunan manusia, banyak sana sini runtuh. Sebab apa? Tak firm dia punya binaan tersebut. Dah diangkat tanpa tiang, tapi sempurna. Ya, sangat sempurna. Bukan itu sahaja, sahabat-sahabat. Siap langit ini dihiasi dengan dia punya perhiasan-perhiasannya. Langit itu ada bintang, langit itu ada awan, subhanallah.
Langit itu kita boleh nampak dekat mana-mana pun kita duduk bahagian dunia, mesti kita boleh nampak bulan. Kalau bulan tu mengeluarkan dirinya, kita boleh nampak walau di mana tempat kita duduk. Subhanallah. Ini semua perhiasan langit. Fasawwaha. Wa aghtasha laylaha. Wa akhraja duhaha. Ayat 29. Dan pada malam hari Allah bagi langit ni apa? Gelap gelita. Subhanallah. Langit ni gelap. Jadi nampaklah baru nampak dia punya bintang-bintang tu. Barulah nampak bersinar bintang tu. Sebab apa? Langit dah gelap. Macam mana Allah boleh jadikan begitu? Maksudnya itu adalah lebih dahsyat. Asyaddu. Dia lebih besar berbanding dengan diri kalian yang kalian rasa dah complicated. Kalau yang unit kecil pun dah complicated, bagaimana yang lagi besar ni? Adakah dia boleh terjadi dengan sendirinya? Adakah dia boleh jadi tanpa tadbir daripada yang maha kuasa? Kalau anda fikir begitu, maka anda salah. Kalau anda rasa anda lah paling hebat, sebagaimana Fir'aun dia rasa dia lah paling hebat, kamu kena tengok kepada langit yang kamu duduk. Yang kamu duduk di bawahnya. Kamu tengok pada malam hari, betapa gelapnya malam hari. Siang hari, Allah pancarkan cahaya sehingga tidak ada pun satu kegelapan di langit yang kita lihat. Subhanallah. Dan itu sebenarnya lebih dahsyat untuk kamu fikirkan. Lebih dahsyat untuk Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir. Ya, selain daripada Allah takbir manusia, Allah takbir sesuatu yang lebih dahsyat alam seluruhnya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Ayat 30. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Subhanallah. Yang langit Allah bina. Allah bina langit. Perkataan langit adalah banaha. As-sama banaha. Dan perkataan bumi wal arda dahaha. Dan bumi itu Allah hamparkan. Subhanallah. Allah bentangkan. Contoh kita, bila kita datang ahli keluarga kita, kita nak bagi budak-budak ni main. Ataupun nak bagi contohnya, kalau saya duduk kampung, saya orang kampung, kalau buat kenduri kahwin. Ataupun kenduri kahwin jarang sikit lah. Kita ambil kenduri doa selamat. Kenduri doa selamat biasanya kita akan panggil orang datang baca Yasin, tahlil kan kat rumah. Apa kita buat? Masa tu kita akan pergi ambil kapet ataupun tikar. Jadi sebelum orang datang ni kita dah tikar gulung tu. Kalau masa budak-budak suka betul tu kan. Jadi permainan pula kan. Kita bentang tikar. Kalau tak ada tikar zaman sekarang, bentang kapet. Memang bawah tu dah ada kapet dah. Tapi kita bentang lagi kapet. Sebab apa? Majlis. So nanti orang akan duduk atas kapet. Orang akan makan atas kapet. Orang akan tahlil di atas ni. Jadi maksudnya apa? Ready, ready, ready. Sebab apa? Kita dah bentang dah ni. Subhanallah. Sebelum Allah jadikan manusia yang akan bermain di atas muka bumi ini, ke hulu ke hilir, menanam, berjaga, bekerja, membesar, Allah sediakan dahulu hamparannya. Allah bentangkan dulu hamparannya, iaitu apa? Tempat kalian ingin hidup, iaitu bumi ini. Subhanallah. Dia macam kapet, ibu-ibu. Dia macam kapet, sahabat-sahabat. Maksudnya tempat yang selesa dah. Nak buat apa? Nak bercucuk tanam, sila. Nak buat apa? Nak buat bangunan? Boleh ditebuk. Sebab apa? Bumi ni dia tak adalah keras macam batu. Kan? Boleh ditebuk. Nak buat apa? Kita nak korek bumi untuk apa? Nak buat tasik yang tasik buatan manusia. Boleh. Subhanallah. Nak tangkap ikan boleh. Ada air yang Allah berikan berserta dengan haiwan, berserta dengan makanan di dalamnya. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha. 31 darinya, iaitu dari apa? Dari tanah tadi. Dari bumi tadi dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Masya Allah. Ya, bumi ini punya cantik. Allah cipta untuk manusia. Bila ada bumi ini, kita boleh lihat daripadanya sudah ada sumber air. Sumber air. Selain daripada air hujan yang turun daripada langit,
Tapi ada sumber air daripada bumi seperti lautan, seperti sungai, seperti air mata air, seperti air telaga, air perigi. Masya Allah. Tabarakallah. Sangat cantik. Allah sediakan bumi ini di dalam lautan tadi, di dalam sumber air tadi, manusia boleh hidup dengannya. Boleh minum air, air telaga boleh minum, air perigi boleh minum, air sungai pun boleh minum. Kan? Yang kita dapat hari ini pun adalah air daripada apa tu kita kata langit dan kemudian air tu turun. Mana ada orang buat air? Nah, orang buat air tu buat air sirap kan. Bukan dia buat air, air itu pun semua daripada apa yang Allah bagi ni kan. Tu yang ada saya tengok dekat satu tempat. Dia ada bukit kat sana. Memang orang akan berhenti. Biasa kan kalau macam kita panggil air apa? Air suling, air mineral, air kuku macam tu kan. Kalau di sana tu, dia memang ada di kawasan belah-belah Ceras lah. Dia ada bukit dan bukit tu dia ada keluarlah air tu. Ramai orang akan bawa botol-botol lah. Biasanya botol-botol yang 5 liter. Dia bawa kat sana dan dia tadah. Memang itu memang orang kata memang betul-betul pure. Bersih, air yang bersih. Kita pergi sungai, sungai air boleh minum kan. Tak ada masalah. Benda tu memang sumber air. Cuma kalau longkang tu tak bersih, janganlah minum kan. Masalahnya tempat tu dia tak dibersihkan, pengairan tu dia tak betul. Tapi sumber air tu semua daripada yang natural. Ini yang natural. Baik, saya pada Allah bagikan air dan Allah keluarkan juga tumbuh-tumbuhan daripadanya. So kita letak biji benih, keluarlah pokok padi. Kita letak biji, contoh apa biji anggur, keluarlah anggur. Kita letak biji sawi, keluarlah sawi. Jadi daripada bumi tadi ialah tempat sumber makanan dan sumber air. Dalam air pun tadi ada makanan juga. Seperti semua haiwan di lautan itu yang semuanya halal. Walaupun namanya, contoh nama apa? dalam laut itu, katalah kita panggil ular lah ya. Ular, belut. Belut. Gaya macam ular kan. Jadi belut tu pun halal boleh makan. Kita nak makan apa? Kuda. Kuda laut. Tapi tak tahulah boleh ada isi ke tak kuda laut tu kan. Sebab kecil badan dia. Kita nak makan apa? Kalau kita tengok khinzir laut. Tak tahulah ada orang kata khinzir laut tu sebab dia bahaya kan. Dia ada racun. So ada racun tak boleh lah. Tapi kalau yang tak ada racun, halal segalanya. Halul maitiha. Semuanya apa yang ada dalam laut itu, semuanya adalah halal untuk manusia makan. Baik. Nombor 3. So tadi pada ayat apa? Ayat 27, Allah suruh tengok pada langit. Ayat 30, Allah suruh tengok pada bumi. So dah berapa? Dah 2. Yang ketiga, Allah suruh tengok pada apa? Pada jibal. Pada gunung dan ganang. Wal jibala arsaha. Ayat 32 yang bermaksud dan gunung ganang dia pancangkan dengan teguh. Kukuh ataupun sebagai pasak. Ini sebagai keteguhan muka bumi ini. Tapi bumi tadi kita tahu kan bumi ini tempat yang lembut lah, orang boleh tanam, ada air dan sebagainya. Tapi Allah jaga muka bumi ini dengan adanya tiang. Apa tiangnya? Tiangnya adalah gunung dan ganang. Mata'allakum wali an'amikum. Ayat 33. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk haiwan-haiwan ternakanmu. Allah, ada tak geng hiking kat sini? Geng hiking naik bukit, naik gunung. Puteri naik tak bukit? Panjat gunung tak? Dok, kita boleh geng lah. Puan panjat gunung tak? Tak juga. ha. Ada geng-geng yang panjat gunung ni, geng-geng hiking kita panggil. Mereka ni, orang kata healing. Bila dapat panjang gunung. Panjat gunung tu healing. Jalan di tengah-tengah, apa tu namanya, pokok-pokok yang besar. Menaiki, kita kata memanjat sedikit demi sedikit gunung tu memang healing. Kesenangan bagimu. Apa maksud kesenangan bagimu? Mata'an lakum, iaitu bila kadang-kadang kita duduk dekat daratan ni kan, kita tengok sama apa semua,
Kan? Kadang-kadang tengok, ya Allah, hai, orang ke sana kemari, nampak sibuk lah. Tapi bila kita pergi Cameron Highland, tak payahlah hiking, pergi Cameron Highland, kita naik sikit daripada bukit tadi tu, kita naik tanah tinggi. Kita pergi dekat Genting Highland, pergi dekat Cameron Highland, apa kita rasa? Wah, kita rasa, kita rasa healing, ya. Untuk kita rasa, wah, sebenarnya bumi ni cantik, bila kita tengok pada atas, kan? Kita tengok indah-indah, kesenangan bagimu. Dan juga bagi haiwan-haiwanmu. Haiwan-haiwan yang ada di atas muka bumi ini, yang mana mereka ini tempat tinggal mereka adalah di gunung dan ganang ataupun tempat tinggal mereka adalah di hutan belantara. Di hutan. Jadi mereka boleh hidup di sana. Hari ini hutan apa macam contoh harimau kalau di LDP 2 masa mula-mula dia buka dahulu, hakikatnya itu sebenarnya adalah hutan. Dan bila dia baru buka tu adalah banyak kita kata haiwan-haiwan hutan tu macam harimau yang melintas dan sebagainya. Dia tak langgar kau lah, langgar dia macam tu lah kan. Maksudnya kita kata kita yang pergi menceroboh tempat mereka, tempat haiwan-haiwan ni, dan akhirnya kadang-kadang gajah pun marah juga pada manusia. Dia pergi serang balik kan. Orang kata gajah tu pun ada rasa kan, kau pergi kacau tempat aku. So di sana ada dia punya tujuan dia. Tujuan dia adalah habitat bagi haiwan. Mereka akan duduk di pergunungan ataupun di hutan-hutan belantara. Baik. فإذا جاءت الطامة الكبرى 34 maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang. Baik, ada berapa tadi yang Allah suruh tengok dan lihat untuk kita tengok mana yang lebih dahsyat? Ya, 3, iaitu langit, bumi dan juga gunung. Kalau tengok 3 ni pun kamu dah boleh nampak dah maksudnya manusia tu cenoni je. Manusia tu tak besar mana pun tapi lagi besar alam yang Allah takbir. Ini menandakan apa? Menandakan kehebatan Allah yang maha mentadbir. Ya, sangat-sangat besar, sangat-sangat apa kita kata yang berada di dalam 3 tadi, contoh yang berada di dalam langit, bukan sahaja langit sahaja yang menjadi takbiran Allah, tapi apa yang berada di dalam langit ni. Bila sebut langit ni maksudnya semua sekali lah, termasuklah di sana sistem suria, masuklah di sana uh, planet Marikh, Pluto, semua sekali dah termasuklah. Itu adalah sistem yang Allah telah tadbir daripada langit. Kalau Allah sebut bumi, bukan sahaja bumi, tapi apa yang berada di atas bumi dan di dalam bumi. Bila Allah sebut gunung, apa saja yang berada di atas gunung dan apa yang ditadbir ataupun Allah tadbir, Allah berikan pada gunung tersebut dan juga isi di dalamnya. Subhanallah, maha suci Allah. Kalaulah yang besar tu pun Allah urus dengan baik, apatah lagi manusia yang sekecil manusia ini lagi mudah untuk diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terus kepada apa? Kembali kepada peristiwa kiamat yang mana diragui oleh kafir musyrikin. Orang kafir musyrikin meragui tentang apa tadi? Yang dibawa oleh Nabi adalah hari kebangkitan. Mereka ragu tentang itu. Maka Allah ingatkan amaran Allah apabila berlaku faida ja'atit tammatul kubra, iaitu apabila datang malapetaka, iaitu apa? Hari yang menghancurkan muka bumi ini seluruhnya. Ya, hari kiamat telah tiba. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. 35, iaitu pada hari ketika manusia teringat apa yang dikerjakan. Subhanallah. Hari kiamat 35, hari kiamat. Bila hari kiamat itu datang, dia manusia seolah-olah dia boleh datang kepada ingatan dia, dia boleh flashback apakah amalan dia yang dia dah buat. Mungkin dalam umur dia 100 tahun, umur dia 80 tahun, umur dia 50 tahun, dia akan teringat. Ya tadzakkar. Ya tadzakkar maksudnya dia akan flashback.
Dia akan remind semua amalannya apa yang telah dia lakukan. Insanu masa. Setiap insan, dia akan mula resah. Mana yang dia rasa macam kenapalah aku buat benda tu dulu kat dunia. Kenapalah aku tak tinggalkan maksiat itu. Masa tu bila dia teringat, dia akan datang keresahan, kerisauan, kebimbangan. Ada juga manusia yang bila dia ingat balik pada hari itu, Alhamdulillah, aku dah buat kebaikan, dah buat ketaatan kepada Allah. Dia akan ingat. Kita akan flashback balik. Apakah amalan kita? Wa burizatil jahimu liman yara. Ayat 36. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Allahu Akbar. Waburrizat. Waburrizat ini maksudnya highlight. Dia cakap burizat saya tak faham sangat kan. Cakap highlight. Highlight ini maksudnya apa? Dia akan jelas keluar paling paling terserlah lah. Kita kata menonjol. Itu maksud burizat. Waburrizat. Tapi masa itu bukan artis yang menonjol. Masa itu bukannya pakaian Aina Abdul yang menonjol. Kan? Tapi masa itu yang menonjol adalah Al-Jahim. Neraka yang akan menonjol kepada siapa yang melihat. Fa'amma man tagha, iaitu ayat 37, maka adapun orang yang melampaui batas. Siapa orang yang nampak neraka? Semua orang ke nampak neraka? Neraka ni sahabat-sahabat, kalau nampak pun dah seksa dah. Jangan kita masuk, baru tengok pun dah seksa dah. Macam orang yang duduk dekat alam barzah, sahabat-sahabat. Pada hari ini, orang yang telah meninggal dunia, alam barzah ini, dia belum lagi neraka. Dia belum lagi neraka. Tapi apa yang ada dalam alam barzah? Yang ada dalam barzah adalah tingkap melihat neraka ataupun tingkap melihat syurga. Itu dia yang ada. Siksaan kubur ada. Siksaan kubur ada. Himpitan kubur ada. Tapi yang kita sebut sebagai dia adalah satu lubang daripada lubang neraka itu, dia bukan. Dia tak masuk lagi dalam neraka. Nanti masuk neraka nanti bila kita dah mahsyar, dah mizan, dah dalam titian surat baru masuk. Tapi yang ada adalah tingkap untuk melihat. Tu yang orang berebut tu. Kalau naik naik bas, naik kereta api, naik kapal, semua berebut nak duduk sebelah tingkap. Betul tak? Dan nak duduk tengah. Kan? Boleh tak? Saya ni memang tak boleh lah kalau tak duduk belah tingkap. Padahal dia punya nombor dia memang dekat tengah dah. Kan? Dia nak duduk juga tepi tingkap. Sebab apa? Seronok kan? Dapat tengok alam kan? Dapat kereta. Kalau kita naik kereta duduk dalam bas kan? Nampak tepi tu kan? Nampak dapat enjoy the moment kan? Apa nama? Pokok-pokok. Semua kan best. Naik atas kapal dekat laut, naik ferry kan? Duduk kat tepi. Nampak air ke air. Nampak kita kata naik ke atas tu. Cantik. Kita dekat naik kapal terbang. Duduk tepi. Best. Jadi semua nak duduk tepi tingkap. Dalam kubur, yang ada, tingkap tu sangat dekat. Tak payah nak berebut. Tingkap sangat dekat. Boleh tengok je lah kan. Cuma, siapa yang jadi ahli neraka, dia dah dibukakan tingkap tersebut. So, neraka tu macam sebelah. Ya Allah, belum kena seksa. Tapi baru mata tengok pun dah seksa yang amat. Dah sakit dah. Dah seksa dah. Ada azab dah. Sahabat-sahabat, jadi bukan semua orang dapat melihat neraka, melainkan fa'amma man tagha, iaitu orang yang melampaui batas. Na'udzubillah min zalik. Kita kalau boleh, kita tak nak tengok, tak nak dengar pun suara neraka. Tak nak dengar. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Kita baru dengar suara orang tersiksa pun kita dah rasa. Betul tak, sahabat-sahabat? Kita dengar suara orang menjerit, sakit. Kita dengar tu pun kita dah wah, sakit kita rasa. Padahal baru kita dengar. Dia macam tu. Neraka tu dia ada bunyi yang sangat-sangat menyakit. Sangat-sangat menakutkan. Bunyi neraka, bunyi orang yang kena seksa dalam neraka, kalau boleh kita tak nak dengar. Wa atharal hayatad dunya, ayat 38,
dia dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapa orang yang melampaui batas ni? Dalam dunia kita, kita ada dunia dan akhirat. Dunia ni tempat kita duduk ni. Tapi Allah kata apa? Dia tidak meletakkan akhirat itu lebih utama pada dunia. Sehingga dia meletak dunia itu lebih berbanding dengan akhirat. Ya benar, kita duduk kat dunia. Tapi jangan sampai dunia itu melalaikan kita melebihi akhirat kita. Ambil dunia, duduk atas dunia. Tapi biar dunia kita itu paling kuranglah kalau kita tak boleh. Kita nak bawa akhirat itu lebih tinggi. Ya Allah, payah sahabat-sahabat nak bawa akhirat itu lebih tinggi. Bila orang suruh makan, kita kata tak apalah, saya puasa. Tak apalah, saya ni apa gaji. Contoh orang kerja kan. Dapat gaji, dia nak cakap dekat bos, bos, saya ni memang ikhlas bos. Saya pulang balik gaji ni. Boleh tak macam tu? Tak boleh lah kan? Nak bayar elektrik macam mana kan? Tak boleh lah. Maksud orang nak lebih ke akhirat ni memang payah. Melainkan orang-orang yang telah Allah sucikan hati mereka. Telah Allah berikan rahmat kepada mereka. Orang ni kadang-kadang dia boleh tinggal dunia. Dia boleh tinggal dunia. Allahu Akbar. Betapa kuatnya keimanan mereka, dekatnya mereka dengan Allah. Ya, dia orang boleh lebihkan akhirat daripada dunia. Tak apalah. Kita kalau tak boleh nak lebih akhirat pada dunia, kita jadi akhirat dengan dunia tu sama pun okey dah. Ataupun kita duduk dalam dunia kerana apa? Kerana untuk beramal untuk akhirat pun okey dah tu. Maksudnya orang yang buat sesuatu ada niat yang dia buat bukan kerana dunia, tapi kerana dunia dan akhirat. Ataupun dia buat kerana akhirat, nanti Allah bagi dunia. Boleh dah tu. Okey dah tu. Okey sangat dah tu. Contoh kita makan. Nak sampai tak nak makan, nak berpuasa setiap masa, kita tak mampu kan? Tak mampu kita. Jadi kita kena makan. Apa kata? Kita makan, ya Allah, jadikan makanan yang aku makan ini adalah satu kekuatan untuk aku bangun beribadah kepadamu. Untuk aku bangkit, untuk menjadi hamba yang tak padamu. Itu pun dah bagus. Ha. Jadi dimakan tak? Dimakan. Tapi makan bukan sahaja untuk kenyang. Makan bukan sahaja untuk hidup. Tapi makan tadi untuk beramal demi amalan akhirat kita. Okey dah tu. Okey dah sangat tu. Maksudnya kalau kita tak boleh nak lebih, sekurang-kurangnya kita meletakkan niat-niat kerana Allah di dalam segala apa yang kita lakukan di atas dunia. Orang yang tadi tara sebab orang tu dilebihkan apa? Tak boleh melebihkan dunia berbanding dengan akhirat, tak boleh. Sebab bila dilebihkan dunia daripada akhirat, mereka ini akan jadi apa? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Yang ni Allah bagi tahu dah. Mereka ini akan menjadi penghuni-penghuni api neraka. Menjadi uh, tempat kembali mereka, tempat tinggal mereka ialah Jahannam. Ialah Al-Jahim. Iaitu nama lain bagi neraka juga Al-Jahim. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Nampak tak perkataan wa'amma? Wa'amma yang awal tu. Masa Allah terang tentang golongan pelampau batas pada ayat 37, Allah mulakan dengan fa'amma. Maksud di sana, tadi Allah dah cerita pasal orang yang melampaui batas. Sekarang Allah cerita pasal orang yang terselamat. Orang yang terselamat kat mana dia punya tempat dia, apa ciri-ciri dia. Kita dah ambil tadi kita buat dua. Orang yang mengutamakan, orang yang pelampau batas adalah orang yang mengutamakan akhirat. Orang yang duduk di dalam ahli neraka ni adalah orang yang melampaui batas dan orang yang mengutamakan, bukan akhirat, orang yang mengutamakan dunia berbanding dengan akhirat. Buat kolom lagi satu, iaitu orang yang berada di dalam keadaan selamat. Orang ahli syurga. Siapa dia orang ahli syurga? Dia takut kepada Tuhannya. Nombor satu cirinya. Cirinya, man khafa maqama rabbih. Cirinya pada ayat 40.
Ada pun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya. Nombor satu, dia takut pada Allah. Dan yang kedua, dia takut kepada dia menjaga wanahan nafsa anil hawa. Nombor dua, dia menahan diri dia daripada menuruti hawa nafsu. Ha. Dia tak ikut hawa nafsu. Ini golongan apa? Ahli syurga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan syurga lah. Ini maksudnya orang yang mengikuti syariah. Orang yang mengikut apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut. Syariah Allah ni semua dia ikut. Dia tak letak nafsu dia duduk depan, tapi dia letak wahyu syariah duduk depan. أي شيء تريده نفسه Mhm. ينظر إلى الشرع هل هذا صح أم غلط. Dia melihat kepada, kalau apa yang dia nak tadi, dia akan tengok juga. Apa Islam kata? Ini halal ke haram? Sebab manusia dia macam-macam kehendak. Manusia ni dia ada macam-macam rasa, nak tu, nak ni dan sebagainya. Dia akan tengok selari ataupun tidak dengan syariat. Kalau selari dengan syariat, dia akan buat. Tapi kalau tak selari dengan syariat, dia tak akan buat. Ini siapa? Ini ahli syurga. Yang mana tempat tinggalnya ma'wa. Tempat tinggalnya adalah di dalam syurga. Masya Allah. Ayat maksudnya daripada mana tadi? 37 sampai 41. Dua ini ada ciri. Dua ciri ahli neraka dan dua ciri ahli syurga. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya tentang hari tersebut. Hari apa? Hari kiamat. Ayyana mursaha. Ayat 42. Mereka orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat tersebut. Bilakah akan terjadi? Orang yang suka tanya bila ni, ini ada satu ciri, muasafat. Dia ni sebenarnya dia tak macam tak percaya lah. Jadi dia sibuk tanya. Kiamat ni macam dah nak dekat lah. Kiamat ni macam nampak esok lah. Semalam lah, dari kemarin. Saya tanya. Saya masa tu kita bawa tajuk diskusi tentang Imam Syafiq. Tokoh Islam. Imam Syafiq. Masya Allah. Jadi saya pun tanya lah kan. Tanya. Imam Syafiq ini antaranya dia adalah mujadid, sahabat-sahabat. Dia adalah mujadid. Iaitu apa? Seorang mujadid ini kita panggil rujukan di dalam satu kurun. Satu kurun iaitu 100 tahun mesti kena ada seorang mujadid. Allah akan campakkan kepada manusia ni ada satu rujukan yang ampuh yang semua orang terima. Nama dia apa? Mujadid. Waktu zaman 150 Hijrah lahir lahir Imam Syafi'i, dia adalah mujadid kurun tersebut. So kurun tersebut adalah mujadid. Saya pun tanyalah dekat sahabat-sahabat kuliah tu. Kalau kita siapa mujadid kita punya kurun? Tahu tak disebut siapa? Disebut Imam Mahdi. Saya pun cakap kan. Akak ni memang tak sabar nak kiamat ni. Akak memang ni golongan dia tak sabar nak kiamat. Cakap macam tu kan. Sikit-sikit Imam Mahdi. Baik. Sahabat-sahabat, bila kita selalu sibuk dengan bila kiamat. Cuba cerita sikit bila kiamat. Sini ada satu tanda. Tanda apa? Tanda dalam hati itu sedikit kesangsian tentang hari kebangkitan tersebut. Orang yang beriman dia tak tanya bila tak. Orang yang beriman dia tanya, so what should I do? So macam mana aku nak selamat ni? Dia akan tanya, apa yang preparation yang patutnya saya buat? Sebab apa? Dia yakin hari itu pasti terjadi. Dan dia akan menghadapi hari itu. So, apa bekalan aku untuk menghadapi hari itu? Dia bukan tanya bila nak berlaku. Ini macam perangai orang kafir Quraisy. Dia tanya pada Nabi bila dah dia dengar tu. Macam dahsyat je hari tu. Muhammad, bila Bentuk. Dia nak tahu bila. Ayyana mursaha. Bila hari tu akan berlaku. Nampak macam dahsyat sangat je. Tak sabar nak tengok. Dia macam, bukannya dia takut. Tapi dia tak sabar. Ada saya jumpa seorang kawan. Kawan kepada kawan kawan kepada kawan. Dia macam ni tau. Dia tak pakai tudung. Dia free hair. Dia tak pakai tudung dan kemudian dia cakap dengan kawan saya daripada kata, saya macam tak sabar lah. Tak sabar nak tunggu macam mana yang
Yang katanya hari itu nanti bumi terbelah, langit terbelah, lepas tu bumi hancur. Tak sabar sangat nak tengok hari kiamat. Jadi kita ni kan, kita bila kita tengok, kau pakailah tudung dulu. Kan? Kau pakailah tudung dulu. So nanti kau bolehlah hadapi hari itu dengan selamat. Kau tak nak ikut apa Allah cakap. Apa Allah suruh kau tak nak ikut. Tapi kau sibuk nak menyaksikan hari tersebut. Maksudnya apa? Ada sedikit keraguan dalam hati dia. Nak tengok macam mana yang kata dahsyat sangat tu. Oh, macam dia seolah-olah kita tak logik dia. Itu perkataan di dalam apa? Dalam hati dia. Tapi yang keluar pada mulut dia apa? Bila tak sabar lah. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah. Fima anta min zikraha. Ayat 43, sorry, terbalik. 43. Untuk apa kau menanyakan waktu tersebut? Allah. Patutnya saya kena cakap pada kawan saya di sini. Untuk apa kamu menanyakan hari tersebut? Subhanallah. So Nabi jawab macam tu. Nabi kata, why you ask about that time? Kenapa awak nak tanya pasal hari tersebut? Kenapa? Why? Ila rabbika muntahaha. Ayat 44. Kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Itu bukan cerita kau. Kau tak payah sibuk bila. Allah punya kerja. Bila waktu tu Allah punya kerja. Kembalikan kepada Tuhanmu tentang bila waktunya. Tapi kau berusahalah untuk menghadapi waktu itu sepatutnya. Innama anta munziru man yakhshaha. Ayat 45. Engkau, wahai Muhammad, hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Mereka nak Nabi ni bawakan mesej tadi dengan jelas begitu. Okey, sekarang kau dah cerita, contohnya orang kafir Quraisy yang tak berapa percaya ni. Sekarang ni kau kata hari tu berlaku secara detail. Yang mana bumi terpecah, langit jatuh dan sebagainya. Kau boleh cerita detail tentang hari kiamat tersebut. So sekarang, wahai Muhammad, we want to know when that time will happen. Kami nak tahu bila hari itu akan berlaku. Tapi Allah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktunya itu bukan kerja Nabi. Anta munzir. Wahai Nabi, kamu hanyalah pemberi amaran. Pemberi berita-berita tentang ketakutan tersebut saja. Bagi amaran saja kepada mereka. Tetapi berita tersebut pastinya tidak boleh diambil iktibar daripada orang yang tidak ada takut kepada Allah di dalam hati mereka. Yang akan mengambil pengajaran adalah orang yang beriman semata-mata. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, mereka merasakan hanya tinggal di dunia pada waktu petang atau waktu pagi. Kenapa? Rasa macam baru hidup sehari. Bila datang hari tersebut, walaupun umur kita dah 90 tahun, dah 120 tahun, kita kata apa? Kerana hebatnya suasana hari berbangkit itu, hari kebangkitan itu, mereka hanya rasa bahawa hidup di dunia ini sebentar saja. It's a minute saja. Kita hidup kat dunia ni macam satu saat sahaja. Sebab apa dia rasa macam satu saat? Kenapa dia tak rasa macam 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun? Sebab hari itu sangat dahsyat. Hari itu sangat dahsyat. Hari itu sangat luar biasa yang tak pernah terbayang kepada minda kita sehingga kita merasakan tak ingat pun yang aku dah hidup 80 tahun, 90 tahun. Yang kami lebih rasai ialah kedahsyatan hari kiamat. Wallahu ta'ala a'la wa'lam bissawab. Alhamdulillah, kita sudah menamatkan tadabbur dan tahsin surah An-Nazi'at. Ya, surah An-Nazi'at secara recapnya, dia cerita tentang An-Nazi'at, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malaikat
Dan tugas-tugas malaikat yang mulia, kerana malaikatlah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka, Allah angkat kedudukan mereka. Kemudian Allah menceritakan tentang hari akhirat, yang mana hari kebangkitan tersebut ada syak dalam hati orang kafir tentang hari kebangkitan tersebut. Sehinggalah Allah membawa kepada satu khabar daripada cerita Nabi Musa dan Fir'aun. Supaya manusia ataupun supaya Nabi SAW mendapat suatu kekuatan, memujuk jiwa Nabi. Bukan sahaja kafir Quraisy yang tak beriman kepada berita yang kau bawa, tetapi juga Nabi Musa. Siapa dia? Iaitu Fir'aun dan juga kuncu-kuncunya. Allah bagi tahu ini semua adalah ibrah kepada orang yang nak ambil pengajaran, yang ada keimanan. Kemudian sahabat-sahabat, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tanda-tanda, 3 tanda yang manusia pada hari ini walaupun dia tak dapat tengok mukjizat Al-Ayatul Kubra, tapi dia ada iaitu mukjizat Al-Quran. Dia ada mukjizat Allah depan mata dia yang dia boleh lihat. Al-Ayatul Manzur, ayat yang boleh dia lihat. Apa dia? Ada 3, iaitu daripada langit, daripada bumi dan juga daripada bulan. Kemudian sahabat-sahabat, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang keadaan orang yang ahli syurga dan orang ahli neraka. Ahli neraka dulu dan kemudian ahli syurga. Ini sama cerita dia macam dalam surah An-Naba. Allah letak dahulu orang kafir punya keadaan, baru orang yang beriman punya keadaan. Kenapa? Pada ayat ini asbab nuzulnya adalah kepada nak tujukan kepada orang kafir yang ada syak di dalam hati mereka. Kemudian Allah SWT memberikan tutup balik surah ini dengan hari cerita hari kebangkitan, cerita tentang hari kiamat yang mana mereka meragukan padanya dengan soalan yang mereka bagi, iaitu bilakah hari tersebut akan berlaku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tutup pada ayat ataupun surah ini dengan dalam keadaan dahsyatnya hari tersebut sehingga kita merasai kita tak hidup lama pun, kita baru saja lahir dah tiba-tiba kita dibangkitkan semula. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita ada masalah dalam dunia kita ada kerja dalam dunia kita, hari ini kita rasa benda tu berat, benda tu lama kita nak hadapi, susahnya kerja kita, penatnya burn out sebagai seorang isteri, banyaknya kerja kita, tapi ingatlah bila kita menghadapi hari kiamat nanti, masa kesusahan, keberatan yang kita hadapi ini sebenarnya sikit saja. Sikit saja. So, biarlah kita melihat kepada sesuatu yang lebih besar supaya yang kita hadapi ini menjadi lebih kecil. InsyaAllah kita jumpa sahabat-sahabat pada bulan 2. InsyaAllah. Kita dah masuk bulan 2 eh? Kita masuk bulan 2. Masya Allah, saya lupa. Kita dah masuk bulan 2. Maksudnya 3 kali Puteri dah kira kan? 3 kali sahaja kita jumpa bulan 2. Sekejapnya. Kita jumpa Jumaat kan? Puteri, kenapa kita jadi 3 kali? Saya tengok ni 4, 2, 9, 16 dan 23. Ya, ada. Sebab apa? Sebab kita mula apa? Ya, Sekali saya lagi. tengok dekat yang ustazah bagi dekat link tu Oh, je saya tak ada masukkan 3. Okey, nanti kita Dekat link yang link Zoom tu. ha? Dengar ke? Nah, Dekat link tu sampai 16 Sampai Februari 16 je. Oh, saya tak masukkan 23. Tapi boleh je buat 23 tu. Tu jadi 4 lah. sebab ada 3 je. Sebab Jadi tu saya 3. tanya. Oh, okey. Saya dah silap bagi jadual tu. Maksudnya saya penuh. Maksudnya kita boleh buat 4. 2, Okey. 9, 16 dan 23. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi cuma macam itulah. Katalah kalau macam saya di kuliah macam bulan lepas. Minggu lepas saya di kuliah tu. Sebab itu pun kuliah jemputan. So saya akan gabungkan dengan grup lain lah. Jadi kalau ni, siapa boleh join hari Selasa. Jadi dia punya jadual dia Selasa pukul 2.30. Kalau Jumaat pukul 9 pagi, kalau hari Sabtu pukul 7.45. Tapi kadang-kadang saya selalu lambat lah sebab kita azan pun dah lewat kan. Pukul 8 lah senang kata. Pukul 8 itu hari Sabtu. Okey, insyaAllah. Nanti saya masukkan rakaman ini dalam YouTube. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.